tak suara saya? Dengar. Okey. Dengar. Okey, nak minta Cik Nizam baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmatan kawaisu alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. So saya nak tanya dulu, ada masalah tak dengan bab 2? Indeks. Ada apa-apa masalah tak indeks? Ada apa nak tanya? Indeks sebab dah bentuk piawai. Bab 2 bentuk piawai. Ada masalah tak? Semua orang okey ke? Ada. Okey. 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 Anis okey, yang lain? Okey, cikgu. Okey. Right. Kan? So far tak susah sangat lah bab 1 dengan bab 2 tu sebenarnya dikategorikan tak susah sangat. Tapi dia banyak cerita lah. Contoh macam indeks, kita ada hukum indeks kan. So kena tahu darab jadi tambah, bahagi jadi tolak, semua tu. Kalau bentuk piawai pula kita kena tahu macam mana nak jadikan dia sebagai bentuk piawai. A tu, nombor yang besar tu mestilah 1 sampai 9 saja. Tak boleh kosong. Dia mesti 1 paling kecil sampailah 9. Lepas tu kuasa tu mestilah nombor lah. Tak kisahlah positif ke negatif ke, bergantung kepada pergerakan dia. Okey, saya nak tanya Ariana. Kalau contoh, 1 nombor tu nombor yang besar, kita nak jadikan dia nombor yang kecil. Kuasa dekat atas tu dapat macam mana? Positif ke negatif? Positif. Positif. Kalau, okey, thank you. Okey, Arif, kalau contoh nombor tu kecil, kita nak besarkan dia. Maksudnya contoh dia 0.0000006. Kita nak jadikan dia sebagai 1 nombor bentuk piawai. So kuasa dia akan jadi apa? Positif ke negatif? Negatif. Negatif, cikgu. Negatif. Okey. So basically itu sajalah untuk bentuk piawai. Awak kena tahu macam mana nak tukar dia. Bentuk piawai itu apa. Itu sajalah. Okey. So untuk hari ni, kita akan masuk bab baru. Nampak? Tak masuk sekolah lagi dah 3 dah bab belajar. Saya tak ajar laju pun. Saya rasa. Okey. So untuk bab yang kedua ni iaitu matematik pengguna simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Nampak tak skrin saya? Tak nampak je. Nampak. Nampak tak saya tunjuk nota? Nampak tak saya tunjuk nota? Nampak. Nampak kan? Aku buat pula kat sini. Saya tak tahu lagi. Link tuition dekat description. Nampak dah kan? Alright. So pertama sekali sebelum kita mula, awak kena faham dulu apa benda tajuk tu. Sebab untuk bab matematik pengguna, ya saya nak send. Saya nak send dekat kawan awak apa tu namanya? Link group. Link group dah. Link Teams lah. Jadi tak nak minta. Okey. So bila belajar matematik pengguna, okey. Ini awak akan jumpa matematik pengguna tingkatan 3. Nanti tingkatan 4 awak akan jumpa lagi
Tingkatan 5 tak silap saya ada lagi satu, matematik pengguna. So apa yang saya boleh bagi tahu matematik pengguna ni, dia mengikut kefahaman awak. So ramai pelajar tak boleh skor matematik pengguna sebab dia tak faham soalan tu tanya pasal apa. Dia sebenarnya tak banyak pun dalam topik matematik pengguna ni. Tapi sebab dia tak faham, macam nak guna, tengok dulu dekat topik dia. So matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey. So pertama sekali simpanan dan pelaburan. Saya nak tanya Anis. Anis rasa kan simpanan dan pelaburan ni duit masuk ke duit akan keluar? Duit masuk. Okay. Simpanan dan pelaburan ni sebenarnya duit akan masuklah, tambah duit. So 300 tu. Okey, Ariana, kalau kredit dan hutang? Duit masuk ke duit keluar? Keluar. Ya, kredit dan hutang ni duit keluar. Tolak duit. Tolak luar mana? Tolak duit. So inilah pertama sekali awak kena tahu. Yang mana satu masuk duit, yang mana satu yang akan keluar duit. Okey. So kita akan pergi satu persatu, iaitu yang pertama simpanan dan pelaburan. Duit masuk. Okey. So untuk simpanan dan pelaburan, kita akan ada beberapa jenis lah. Okey, untuk simpanan ni dia more kepada akaun lah, akaun bank ke apa-apa kan. So kita ada akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. So inilah tiga akaun kita lah. Yang biasa kita guna kat bank tu akaun simpanan sajalah. Akaun simpanan tetap ni kita kena simpan contoh satu jumlah amount yang agak besar lah. Biasanya 1,000 lebih ke atas dalam tempoh masa yang ditetapkan. Barulah kita boleh dapat dia punya faedah. Jadi saya cerita faedah tak apa pula. Kalau akaun semasa ni dia macam kita boleh guna duit tu walaupun duit tu tak cukup. Pakai akaun semasa. So akaun semasa ni tak semua orang ada lah. Biasanya orang yang ada bisnes sahaja ada. Kalau bahasa English dia kita panggil current account. Okay. Alright. Untuk pelaburan kita ada saham, amanah saham dan juga hartanah. So saham ni kita boleh beli unit per unit. Untuk hartanah ni biasanya kita akan cakap pasal tanah, bangunan, kedai, satu-satu building lah kita cakap. Satu-satu bangunan lah. Saham hartanah ni satu bangunan lah, rumah ke, kedai ke, apa-apa saja yang melibatkan hartanah. Tapi kalau saham tu kita beli unit dalam satu-satu company. Contoh, Nestle. Saham ni sebenarnya modal lah untuk diorang. So contoh dia cakap, okay, Nestle tahun ni target nak modal 200 juta. Okay, siapa yang nak melabur, boleh melabur. Satu unit RM1.20. Minimum 100 unit. So RM1.20 darab 100. So dapatlah 120. So kena beli 120 baru boleh buat pelaburan dekat dalam Nestle. Macam tu lah. So saham ni unit dia satu-satu. Tapi kena beli banyak. Jarang lah dia jual boleh beli satu unit je. Contoh walaupun 120 sen, biasanya tak boleh beli satu unit lah. Dia ada minimum dia lah. 100 ke, 200 ke, 300 ke, 500 ke, 1,000 ke. Bergantung kepada company tu lah. Tapi yang penting awak tahu, bila sebut pasal simpanan dan pelaburan, confirm duit akan masuk lah. Bukan duit akan keluar. Okay, so kita tengok duit masuk dulu. Bagi sedapkan hati kan. Duit keluar tak sedap hati. Duit masuk seronok. Okay. Alright. So pertama sekali kita akan ada faedah mudah. So faedah mudah ni ialah wang yang diberikan kepada penyimpan. Kita simpan duit dekat sesuatu tempat mengikut kadar dan masa tertentu. So dia akan bagi kita sejumlah wang berdasarkan kadar dengan masa tertentu. Maksudnya makin biasanya lah, makin lama kita simpan, makin banyaklah faedah kita dapat. So faedah ni kita boleh cakap sebagai keuntungan juga. Dia boleh cakap keuntungan. Duit masuk lah, duit masuk. Okay. So untuk faedah mudah,
kita ada satu formula yang kita pakai. So, tapi formula ni sebenarnya bahasa Inggeris. Memang awak akan pakai formula bahasa Inggeris je lah. So, P I equal to P R T. Okay. So, I tu ialah faedah lah. I tu faedah. Kalau dia duduk sebelah-sebelah macam ni maksudnya dia darab lah. P darab R darab T. No, dah tahu dah kan. Duduk sebelah-sebelah tu darab lah. Kalau duduk bawah, per tu maksudnya bahagia. I tu faedah. P tu principle. Principle. So principle ni dalam bahasa English pun, in English pun principle. Tapi principle ni dalam kata erti yang mudah lah. Dalam erti yang mudah kata erti. Erti kata yang mudah, dia macam modal lah. Modal. Awak bagi berapa modal? Modal tahu kan? Modal tu maksudnya duit awak keluar mula-mula tu berapa? Berapa awak simpan? Macam tu. So prinsipal ni boleh dikata sebagai modal lah. Berapa awal-awal awak simpan sebelum dapat faedah tu. Ataupun berapa duit awak yang memang dah ada sebelum dapat faedah tu. So R ni rate ataupun kadar. Kadar ni biasanya dalam peratus lah. Kalau dia tak bagi peratus, awak kena buat per 100. Kadar lah. Kadar mesti dalam peratus. Wajib dalam peratus. Seterusnya, T iaitu time, masa. So masa ni boleh jadi dalam bulan, boleh jadi dalam tahun. Tapi kebiasaannya untuk I equal to PRT, masanya dalam tahun. Dia akan sebut dalam tahun lah. Kalau dia tak bagi dalam tahun, awak kena buat per 12. Per 12. Biasanya dia akan cakap lah, faedah yang diperoleh ialah 5% setahun. So macam tu, terus tulislah 1. Tak payahlah per 12 lah. Per 12 untuk bulan sahaja. So yang ini, dipakai kalau dia sebut bulan. Tapi kalau dia sebut tahun, no need lah. Pakai je tahun tu berapa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. So itulah formula dia. I equal to PRT. Okay, so saya rasa dia belajar bahasa English kan. Principle, rate, and time. Aina, orang bahasa Inggeris dia nak lupa. Ingatlah apa dia. Saya tulis sekejap Okay. Investment, interest. Itu interest. Interest, faedah. Interest. So bahasa English dia interest lah. Okay. Boleh tulis dulu yang ni. Sebelum saya proceed kepada cara nak kira dan contoh soalan dia. Boleh tulis dulu. Saya bagi masa 3 minit. Kalau korang tak nampak, korang boleh zoom tau screen ni. Screen sendiri. Boleh zoom screen sendiri. Ada lagi tak orang tanya soalan ni? Saya rasa dia punya. Kalau saya punya suara sangkut-sangkut, bagi tahu tau. Saya akan cakap slow sikit. Ini kita cerita pasal duit masuk dulu.
Boleh siap angkat tangan. Ramai dah. Okay, alright. 6, 7. Yang lain tu cepat sikit. Soalan saya ambil daripada buku fokus dia. Kedua soalan yang macam berbeza sikit lah. So ramai dah siap kan? Okay, yang dah siap tu kita tengok balik. So all hand. Okay. So kita akan tengok soalan contoh. So soalan yang pertama, hitung faedah mudah. Kejap lagi kita akan belajar lagi satu faedah. So bagi saya akan bagi tahu lah kejap lagi apa macam nak tahu itu faedah mudah ke faedah compound. Tapi kita tengok faedah mudah dulu lah. Okay. Hitung faedah mudah dan jumlah simpanan berdasarkan maklumat berikut. So bila kata faedah mudah, nak tahu dapat berapa. Dia nak tahu simpanan. Simpanan tu keseluruhan termasuk faedah tu. So kiranya awak kena kira faedah dulu, lepas tu tambah dengan berapa dia punya prinsipal dia tu. Ataupun dia punya modal lah, kita panggil modal. So mesti tahu formula. Okay. Formula I equal to PRT tak payah hafal. Biasanya diberikan dekat depan. Kalau tak beri, kena hafal yang ni. Kalau contoh dia bagi yang ni, compound dia tak bagilah. Kadang-kadang dia bagi dua-dua. Tapi biasa dia bagi dua-dua lah. Standard lah. Tapi saya tak tahulah sebab sekarang ni, periksa dah tak standardized. Maksudnya tak semua sekolah periksa. Lepas tu kata periksa pun tak sama semua kan. Tapi dalam SPM, diberi formula. P equal to I equal to PRT dan juga satu lagi faedah compound. Okay. So pertama sekali, tulis dulu formula supaya kita tak lupa lah. Okay. I equal to PRT. Dan kena tahu I itu apa, P itu apa, R itu apa, T itu apa. So daripada soalan tu, tolong buat keluar P apa, R apa, T apa. Okay, so contoh soalan A. Biasakan mengeluarkan isi dalam soalan. Kalau dia tulis macam ni, kadang-kadang kita tak nampak apa dia. Okay, so A, dia dah bagi tahu P sama dengan 3,500. R, dia dah bagi tahu 1.2 per 100. Ingat, saya cakap kena tulis dalam bentuk per ratus. Per 100 tu wajib adalah. So T 2 tahun. So kalau tahun, just write down 2 je lah. Tak payah buat 2 per 12 sebab dia dah tahun dah. So terus tulis 2 sahaja. Okay. So sekarang kita nak kira dia punya investment ataupun faedah. Investment pula lah. Interest ataupun dia punya faedah. So terus masukkan I sama dengan PRT. Semua dah lengkap. Boleh terus masuk. Okay, I sama dengan P 3,500 darab R 1.2 per 100 darab T 2. Lepas tu terus masukkan dalam kalkulator. Masukkan dalam kalkulator dapat berapa? Dan 2 per 100 darab T. Dapat berapa Alif Aiman? Darab saja, darab
darab sahaja. Ada berapa Arif Aiman? Alif Aiman. Tak boleh type, tak boleh cakap, tulis. Dapat berapa? Ya. So dapat 84 ni 84 ringgit lah. So ini dia punya interest ataupun faedah. So untuk soalan yang pertama, faedah tu kita dah dapat. Sekarang ni dia nak jumlah simpanan. So bila nak jumlah simpanan, I tambah dengan P. I tu kita punya faedah ataupun interest tambah dengan P, principal kita. So dah jadi I kita 84 tambah 3,500. So dapat dah 3,584. So ini untuk berapa jumlah simpanan yang kita dah ada. Total lah, total up. Lepas setahun kita simpan 3,500. Lepas setahun, maksudnya nak masuk tahun kedua tu ada berapa bagi kita? 3,584. Mana datang 84 tu daripada faedah yang tahun pertama tu. 1.2% tu. Faham tak? Kita cakap pasal total lah ni. Total. Siapa yang tak faham? Angkat tangan. Hadamkan dulu. Ingat, pakai formula tu saja. Yang penting tahu. Kalau R, rate ataupun kadar mesti per 100. Kalau T, time, tak mesti dalam tahun. Kalau dia bagi tahun, just follow lah 2 tahun. Jadi kita tengok. Yang B ni dia tak bagi tahun, dia bagi 6 bulan. Okay. Right, so kita buat B pula. Okay, B keluarkan satu-satu dulu. P berapa, R berapa, T berapa. Okay, so P dia punya principal 2,000. R dia 1.8/100. Okay. T dia, T mesti dalam tahun kan? Sekarang ni B ni, T dia dalam bulan. So buat 6/12. So kalau dalam bulan je mesti buat per 12 lah. Kita nak jadikan dia tahun. T mesti wajib dalam tahun, bukan dalam bulan. Sebab tu kita akan buat 6/12. So kalau 6/12 dia akan dapat 0.5. 0.5 tahun. Betul tak? 0.5 tahun tu maksudnya separuh tahun kan? So separuh tahun berapa? 6 bulan. Gitu. Okay. So harap awak tak confuse lah. Bila nak guna per 12, bila tak perlu guna per 12. Per 12 hanya guna bila ini dia cakap pasal bulan. Kalau tahun, tak payah guna per 12. That's all. Okay. So sekarang boleh dah kira dia punya interest ataupun faedah dia. So I sama dengan TRT. So I sama dengan 2,000 darab 1.8/100 darab 6/12. Kira. Dapat berapa dia punya interest ataupun faedah dia. Dan ni saya nak Darwish. Bagi jawapan. Okay, thank you Darwish. So dapat dia punya interest ataupun faedah dia 18 ringgit. Tapi nanti kan biasa kan tulis jawapan akhir tu ada RM lah. Lagi cantik lah. So untuk yang ni pun sama. Ni RM, ada RM. Untuk ini pun ada RM. Untuk jawapan akhir sekali saja. Yang biasa-biasa tu tak payah tulis RM. Tulis je macam biasa. Nombor sahaja. Okay, so Darwish dah cakap tadi. Dia punya faedah dia 18 ringgit. Untuk 6 bulan tu.
So sekarang saya nak tanya, nak suruh siapa ni namanya? Danish, Ahmad Danish. Saya nak awak bagi tahu saya simpanan, jumlah simpanan. Darwish dah bagi tahu dia punya interest dia, faedah dia. Saya nak awak bagi tahu saya simpanan berapa dia ada lepas 16 bulan. I darab P. I darab P, bukan I darab P. Tengok tu, saya buat apa tu? I apa tu? I tambah P. I tambah P. So I dia berapa ni? Soalan ni. 11. Hmm? 11. 18 tambah P dia. P dia berapa? 2000. Jadi, berapa dia punya simpanan sekarang? 2018. 2018. So inilah jumlah simpanan dia selepas dia dapat faedah tu. Bila dia dapat interest tu. Makin bertambahlah duit dia. Thank you Danish. So makin bertambahlah duit dia. Sebab itulah kita cakap simpanan dan pelaburan ni akan menambahkan duit kita. Sebab apa? Bila kita buat simpanan, kita akan dapat interest. Kita akan dapat faedah. Bukannya sahaja-sahaja. Walaupun akaun simpanan biasa pun ada juga faedah tapi sikit lah. 0 point something lah. 0.03 saya rasa. Kalau buat akaun simpanan tetap ataupun kita panggil unit trust lah. Kalau dalam bank lah. Unit trust boleh jadi dekat akaun. Boleh jadi dekat company ataupun boleh jadi dekat bank. So itu akan dapat lagi besar lah. Tapi kena simpan dalam satu tempoh masa yang agak lama. Bukannya beberapa bulan. Biasanya dia makan tahun lah. Dan jumlah dia 3 lah. Jumlah dia besar. Bukan ratus-ratus. Ribu-ribu kena simpan. Okay. So ada soalan tak mengenai faedah mudah? Okay. Tak ada. Kalau tak ada. Arina kata tak ada. Yang lain tak ada juga Okay. So sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Sebenarnya contoh kedua ni. Okay. Melissa menyimpan 3,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah mudah 2% setahun. Hitung jumlah simpanan yang diterima oleh Melissa selepas 9 bulan. Okay. So tak ada soalan kan? Cuba buat sendiri soalan ni. So ingat saya cakap, bila dapat soalan pertama sekali keluarkan maklumat. Kita dah tahu dah, faedah mudah, formula dia mesti I equal to PRT. So keluarlah P tu apa, R tu apa, T tu apa, barulah masuk ke dalam formula. Barulah kita tak salah faham soalan tu. Okay, boleh mula sekarang. Seminit je. Tak nak senang. Tanya jumlah simpanan. Dia bukan tanya faedah. Tanya jumlah simpanan. Simpanan tu maksudnya total lah. Sum of the total. At the end dapat berapa. Dah siap tulis jawapan dekat chatbox dapat berapa. Okay, Ariana seorang je dapat jawapan, yang lain
Bukan copy je jawapan yang saya akan tanya. Sekejap lagi macam mana nak kira. Okay, 30 saat lagi. Okey. Saya nak tanya Adam. Adam, cerita sikit dah macam mana awak kira. Bagi tahu saya P berapa, R berapa, T berapa. Cepat Adam. Cepat Adam. Adam Bakar. Oh Adam, awak boleh buka mic kan? Cepat Adam. Oh Adam. Cepat. Sebenarnya aku keep sekarang. Okay, Haziq. Muhammad Haziq. Ada tak Muhammad Haziq ni? Haziq. Ya. Bagi tahu saya P apa, R apa, T apa dia. Tak boleh buka mic ke? Kalau boleh buka mic cakap je lah. Jangan buang masa tak lambat lah. P dia apa? R dia apa? T dia apa? Kita tahu. T 3000. R 2/100. Okey. T 9/12. Okey. Cuba awak kira balik dapat berapa dia punya, bukan kira balik lah. Saya tanya awak dapat berapa dia punya faedah. Berapa faedah dia? I tu dapat berapa? I equal to TRT. I tu dapat berapa? Pak Aziz dapat berapa I? (0.75). Macam mana awak kira? Awak kira macam mana? Cuba tu tangkap gambar, tunjuk je. Apa yang awak kira? Apa yang awak tulis dalam buku? Kira macam mana? Saya boleh dapat 0.75. Saya nak I, saya nak jumlah semua I tu. Cepat ambil gambar. Saya dekat dalam ni. Kira dalam laptop pakai apa?
Kira laptop pakai apa? Kalkulator laptop. Siapa suruh guna kalkulator laptop? Ada kau pergi sekolah pakai kalkulator laptop? Tak ada kan? Pergi pakai kalkulator saintifik. Guna kalkulator laptop memang nak dapat jawapan lain. Sebab awak ada salah tekan tu. Pergi ambil kalkulator saintifik kira. Cepat-cepat. Senang je pakai kalkulator laptop. Jangan pakai kalkulator handphone satu lagi. Pakai kalkulator pakai tu. Saya pun download kalkulator kat handphone. Bukannya pakai kalkulator handphone. Bazik. Kira balik dapat berapa? Dia punya I. Sekejap saya ambil power bank. Sementara menunggu Haziq ni. Haziq cepat Haziq, kawan tunggu. .5. Tunjuk gambar kat saya waktu kalkulator macam mana? Tunjuk gambar kalkulator ni. Kau ada handphone kan? Send dekat saya gambar kalkulator ni. Awak tekan macam mana? Salah. Salah. Lupa balas lagi. Tekan balik 3,000 bukan 300. Dapat berapa I? Okay, I dapat 45. Sekarang soalan ni tanya I ke Haziq ke dia nak jumlah semua sekali? So, kalau jumlah semua sekali berapa? Tu terus bagi jawapannya. Jumlah kan. So berapa jumlah I sekali? Berapa simpanan dia? Ya, so dapat 3045. Sebab tu tadi salah. Sebab guna kalkulator laptop. Ini kira lain. Bukan kira lain. Maksudnya susunan tu kena betul kepada kalau pakai kalkulator laptop ataupun handphone. Dia bukan main boleh masuk je macam kalkulator saintifik. Okay. So settle lah faedah. Mudah. So itu faedah sama dengan I equal to PRT. Satu formula. Okay. So formula yang kedua. Mudah. Okay. So yang kedua kita akan tengok faedah compound. Okay. So faedah compound ni kita boleh cakap dia sebagai faedah yang diterima berdasarkan, memang banyak sikit ayat topik ni. Berdasarkan wang simpanan yang terkumpul dan wang simpanan dan faedah. Wang simpanan dan faedah yang terkumpul. So saya akan tulis formula dulu baru saya terangkan macam mana nak tahu itu apa. Okay, so formula dia MV ni pun diberi dalam periksa, jangan tahulah. Biasanya diberi. MV sama dengan P
1 tambah R over N. Okay. So MV tu faedah compound lah, faedah compound. So P sama lah macam tadi. So P tu principal atau modal. Kalau bahasa Inggeris dia principal. Okay. So satu tu satu lah, ni satu tau, bukan I. Jadi satu macam ni lah, kau tak faham pula. Satu nombor satu. R tu sama, weight, kadar, mesti per 100. Okay, kan bahasa Inggeris dia. Okay. N tu berapa kali di compound dalam 100. Faedah macam ni. Berapa kali compound dalam setahun. Jadi saya cerita macam mana nak kira. Okay. T samalah. Masa mesti dalam tahun lah. Tahun atau per 12 lah. Per 12 ni kalau dipakai bulan. Ya. Time. Okay. So P principal macam biasa, modal. R tu kadar, mesti per 100 dalam peratus. N tu berapa kali compound dalam setahun dan T tu masa dalam tahun ataupun per 12 kalau disebut dalam bulan. Okey, so untuk P, R dengan T tak ada masalah. Saya rasa awak dah faham tadi. Sekarang ni kita nak detail in N. Okey, N ni apa dia? Okey, N ni contoh dia cakap satu faedah, satu prinsipal itu di compound sebanyak 2 kali setahun. So dia akan jadi N sama dengan 2. Sebut dia tulis sebab dia kata 2 kali setahun. Ini basic lah. Maksudnya disebut terus. N tu apa dia? Dia jadi isu bila dia tak sebut N tu berapa. Dia cakap macam ni. Ayat dia. Di compound untuk setiap 6 bulan. So di compound untuk setiap 6 bulan. So awak kena buat apa? Setahun ada 12 bulan kan? So 12 bahagi 6 sama dengan 2. So N dia sebenarnya sama dengan 2. Okay, ni untuk 6 bulan. Kalau contoh dia tukar, dia kata di compound untuk setiap 4 bulan. So dia akan jadi apa? 12 bahagi 4. Maksudnya macam ni. Kan 12 bulan kan? 4 bulan sekali. So bulan 4 dah kan? 5, 6, 7, 8 sekali. 9, 10, 11, 12 sekali. So berapa kali compound? 3 kali. Ataupun dalam erti kata yang lain, mudahnya 12 bahagi 4 sama dengan 3. So 3 kali compound. Kalau dia kata compound untuk setiap 4 bulan, 12 tu setahun tu bahagi dengan 4. So dapatlah 3 kali compound. Biasanya dia akan dapat nombor yang bulat lah. Dia tak akan dapat point-point lah sebab dia kira untuk setahun. Okay. So contoh yang ketiga, di compound untuk setiap 2 bulan. So 12 bahagi 2 dapat 6. So kena fahamkan compound ni apa. So compound tu maksudnya contoh kalau macam 2 bulan sekali tu, so ada 6 kali compound ke setahun kan. So setiap 2 bulan dikira faedah. Setiap 2 bulan dikira faedah. Setiap 2 bulan kira faedah. Sebab itulah nama dia faedah compound. Faedah compound kita tak kira dalam masa rate di tahun. Maksudnya tak guna formula I equal to PRT tu. Kita akan ada N. N tu berapa kali compound dalam masa
setahun. Mesti wajib dalam masa setahun. Saya tegakkan, lepas tu you all bagi salin dulu sekejap. Kalau ada tak faham bagi tahu Siap sana kat tangan matematik pengguna ni awak kena faham ayat dia tu macam mana. Sekejap lagi kita tengok ayat compound ni macam mana. Ayat dia. Ada dia sebut, ada dia tak sebut. Ada dia direct, ada dia tak direct. So awak kena faham sendiri. Macam mana nak kira compound tu berapa kali. 9 orang dah. Sikit pula contoh soalan. Okay. Berapa tadi 11 dah. Lower all hand. So saya akan add soalan dia. Okay. So soalan dia, Adam menyimpan wang sebanyak 15,000 di bank yang memberikan kadar faedah 4% setahun. Hitung nilai matang pada akhir tahun kedua jika faedah dikompaun. Yang pertama, setiap setengah tahun. Yang kedua, B, setiap 10 tahun. So, bila dia dengar je perkataan dikompaun, maksudnya kita akan pakai formula faedah compound. So, apa formula dia? MV sama dengan T1 tambah R per N T. So sebelum masuk dalam ni, kena tahu dulu P apa, R apa, N apa, T apa. Bagi saya kat sini, P tak ada masalah, R tak ada masalah, T pun tak ada masalah. T dia berapa T dia? Kalau baca soalan ni. T dia berapa Ariana? 15,000. T. Bukan P. T. T. Saya baca. Dua. T dia 2. Sebab dia sebut akhir tahun kedua jika faedah dikompaun. Okay, thank you Ariana. Okay, so kita akan tengok A dulu. Setiap setengah tahun. Dikompaun setiap setengah tahun. Rasa-rasanya berapa kali compound ni? Aira Kaisara.
2 kali. Dalam berapa kali? 2 kali compound. Okay, macam mana awak tahu 2 kali compound? Sebab setengah tahun 6 bulan. So, 12 bagi 6. Ya betul. Sebab setengah tahun 6 bulan. So setengah. So 2 kali compound. So soalan A ni N dia sebenarnya sama dengan 2 lah. Okey, saya nak tanya. Saya nak tanya. Okay, saya nak tanya Aiman. Bukan Alif Aiman. Aiman. Untuk soalan B, berapa kali compound yang Aiman? Kita fahamkan ayat dia tu. Setiap suku tahun. Rasa-rasanya berapa kali compound? Cepat Aiman. Diam je budak ni. Geram pula aku. Tak tahu cakap tak tahu je. Jangan buat saya tunggu-tunggu. Kenapa tak tahu? Apa maksud compound tu? Kakak tak boleh nak take a guess langsung. Teka. Teka lah sikit abang. Apa maksud suku tahun? Okay. Suku tahun tu apa? Suku tahun tu sama dengan berapa bulan sekali compound? Tu saya nak tanya. Kalau macam tadi, setengah tahun setiap 6 bulan. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Cukup setahun. So kalau suku tahun tu berapa? Kalau suku tu berapa bulan, Aiman? Suku tu sama dengan berapa bulan? Ini mudah je, 12. Ingat macam jam. So kalau jam, 12 kan? 12, 3, 6, 9. So kalau separuh macam ni. Kalau suku, dia duduk dekat berapa? Suku tu berapa bulan? Kan 6 bulan. 6 bulan tu setengah abang. Ni nampak ni, saya bahagi 2 kan? So setengah. Kalau suku, apa maksud suku? Suku tu 1/4. So kita bahagilah 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali compound setahun. Maksudnya 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Cukuplah 4 kali cycle 3 bulan tu, cukuplah 12 bulan. So dapat sini 4 kali compound. Saya nak kira 12 bahagi 3. Ingat suku tu 3 bulan. So 12 bahagi 3 bulan lah. Kalau yang ni 12 bahagi 6 sebab setengah tu 6 bulan. Tolong fahamkan ayat dia mana ya. Okey. So sekarang kira sendiri. Berapa dia punya faedah compound. Hitung nilai matang tu maksudnya nilai keseluruhan lah. Bila faedah itu di compound. Bukan nilai keseluruhan. Nilai berapa yang dia dapat. Keseluruhan lah, keseluruhan. Duit dia dengan faedah dia berapa dia dapat. Dan tahu NT tu kuasa. Bukannya darab macam biasa. Mesti letak dekat atas NT. Cuba kira dulu A dapat apa. Tengok boleh kira ke tak boleh kira. Boleh tengah kereta ke tak boleh. Tak boleh baru saya tolong. Cuba buat sendiri dulu. Figure out, figure out. Okay, so saya bagi sampai pukul 9.28. Kira A sahaja. Tengok dapat tak jawapan.
Dapat jawapan tulis dalam chat box. Okey. Siapa tak boleh buat, tulis dekat chat tak boleh buat. Saya saja je. So, awak kira dulu. Siapa tak boleh buat, tulis dekat chat tak boleh buat. Kalau tak ada siapa tulis, maksudnya semua orang boleh buat lah. Cuma tak tulis jawapan, tak tahulah kenapa. Okay, tak boleh. 1, 6, 2, 3, 6.48, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okey. So, pertama sekali, saya akan tulis dulu apa yang nak kira. Biasakan tulis dulu apa nak kira. Sebelum masuk kalkulator, baru kita tak salah masuk. Okey, so P dia kita dah tahu berapa. So P dia 15,000 lah. Lepas tu 1 tambah R dia, rate dia 4/100. 4/100 per T dia, N dia, A untuk N 2. 2. Lepas tu hujung sekali atas tu NT kan, kuasa NT. So N dia 2. T dia 2 tahun juga. N tu compound, T tu tahun Okey. So saya akan tunjuk macam mana nak masukkan kalkulator. Yang pertama saya nak bukan tahu ni. Masukkan ni dulu. Bukan masukkan. Tulis ni dulu. Saya tahu tulis. Ini mesti 4/100 tahu, bukan 4. Sebab rate mesti per 100. Okey. So saya tunjuk kalkulator saya. Kalkulator ni. Okay. Kita nak tukar ke belakang pula. Astagfirullahalazim. Okey, boleh dah. Okey. So, cara kira dia, okey, boleh tengok kat screen saya Okey, masukkan macam biasa dulu. 1,500 dalam kurungan 1 tambah. Okey, untuk buat 4/100 tu, buat kurungan dulu, buat macam ni. Atau 4/100. Lepas tu tutup kurungan per. Nampak saya dapat buat per 2 kali. Tutup kurungan baru buat per 2. Lepas tu tutup kurungan. Lepas tu untuk buat kuasa tu, saya akan tekan shift. Kuasa 3, saya padam kuasa 3 tu, saya akan buat 2. Macam ni. Ini kalau guna kalkulator, kelabu ke, kelas whiz ke, macam gini. Kelabu yang cerah tu. Silver. So macam ni cara tulis dia. 1,500 kurungan 1 tambah. Tu buat kurungan 4/100, tutup kurungan. Per lagi sekali 2, tutup kurungan. Lepas tu tekan je apa-apa nombor kuasa. Lepas tu padam. Masukkan 2 darab 2. Kalau tak nak buat 2 kurungan 2, buat je 2 darab 2 pun sama jugalah. 2 darab 2. Dapat 1,623.65. Kita tak ambil dah 64824 tu. Kita ambil terus je. 1,623.65. Tu je. Okey. So, untuk yang guna kalkulator kelabu, saya tunjuk kat skrin lah macam mana nak buat kalkulator kelabu. Mana WhatsApp saya? Okay, untuk guna kalkulator kelabu, awak perlu tekan. Tak ada kat sini. Saya cari. Mana gambar kalkulator kelabu saya?
Kat indeks tu. Untuk piawai lah saya rasa. Untuk piawai. Mana gambar kereta saya? Saya simpan lagi. Sekejap Nak tunjuk yang pakai kereta kelabu gelap tu. Ramai juga pakai kereta kelabu gelap tu kan. Nanti dapat duit raya upgrade tau. Nanti aku just orang upgrade. Oh. Okey. Untuk yang pakai kalkulator kelabu gelap tu, lebih kuranglah dengan yang bawah yang Olimpian. Okey. So apa yang awak perlu tekan? Okey, tekan 1500 macam biasa. Tekan dah 15,000 macam biasa, kosong. Tekan macam biasa je. Lepas tu, buat kurungan. Kurungan ni, lepas tekan kurungan, tekan 1. Lepas tu tambah. Lepas tu tekan 1 tambah. Lepas tu, buat kurungan lagi. Kalau takut nak didanding kurungan tu kan, buat kurungan 2 kali. Buat kurungan sekali. Lepas tu tekan 4/100. Ini yang kalau kata kelabu kan. 4 per tu macam tu. 4 per, tekan per tu kat sini lah. ABC tu macam biasa. Per 100. Lepas tu buat lagi 1/2. Lepas tu tutup kurungan. Faham tak? Awak kena tekan tau. Saya tak ada kalkulator kelabu tu. Awak kena tekan sendiri. Per 2. Lepas tu buat kuasa tu macam ni. Ni. Kuasa tu tekan yang macam ikan Jaws tu yang saya kata tu. Tekan kuasa. Lepas tu buat kurungan 2 darab 2. Cuba try. 1500 kurungan 1 tambah, lepas tu sambung kurungan 2 kali 4/100 tutup kurungan per 2 so kuasa 2 darab 2. Dapat tak sama? Siapa tak dapat bagi tahu Kalau tak ada kalkulator memang jam lah. Memang tak boleh dapat jawapan. Siapa yang dah dapat angkat tangan. Siapa yang dah boleh kira dah dapat boleh angkat tangan. Dah dapat angkat tangan Dia susah sikit sebab dia kuasa lah saya rasa sebenarnya. Tu je. Yang dah dapat tu make sure jawapan sama dengan saya tadi. 1623.65 ataupun 648. Apa dalam buku ni? Lain tau. 16236. 4/100. Lain sikit kiraan dia. Okay, Danish, Haziq, Adam, Anis. Tak dapat kat mana? Sangkut kat mana? You all tak dapat kira kat mana? Calculator ke apa? Siapa yang betul-betul tak boleh bagi tahu ni? Sebelum saya proceed. Ni Adam, diam je. Ada juga kita. Aiman, Danish.
Okay, siapa lagi yang tak boleh? Tulis dekat bawah saya punya titik-titik tu. Tak boleh. Lepas tu bagi tahu kenapa tak boleh, kenapa. Kalau tak bagi tahu saya tak tahu kenapa. Tak boleh calculator ke, apa ke. Kereta habis bateri ke. Kalau kereta awak sentiasa cakap something error, cuba ambil gambar sikit awak macam mana awak buat. Send kat WhatsApp saya nak tengok gambar awak tengah kereta. Kalau rasa panjang buat video sikit. Buat tepi-tepi tu. Kalau kita kelabu kan itu je kan. Aiman? Dapat tak dapat? Jawapan salah. Berapa awak dapat Aiman? Hantar kat saya gambar kalkulator awak tekan macam mana? Danish? Boleh ke tak boleh Danish? Tak kat tangan pun. Tak kat tangan chat pun tak cakap boleh ke tak boleh. Ahmad Danish. Saya dapat dah videonya. Ya. Kat WhatsApp kejap. Sebab kurungan awak tu sekali saya rasa. Ni ada kurungan satu lagi tau. Lupa pula saya beritahu. Sebab sini depan ni 2 kurungan. Sorry. Satu je lah betul-betul. Satu je. Cuba awak buat video Danish. Daripada depan awak tulis apa sampai belakang. Tekan sebelah-sebelah tu. Adam. Okay, 1,500 tambah 1. Bukan 4 koma tu. 4 per Adam. Per. Ni. Per ni. Kalau tekan dalam kalkulator, biasanya bentuk dia macam ni. Kalau kalkulator yang kelabu tu. So 4 per 100. Lepas tu tekan lagi. Per 2. Awak tak tekan per 2 tu. Awak tekan 4 koma 100. Lepas tu terus kuasa. Sebab tu dapat jawapan lain. Cuba tekan sekali lagi Adam. Aiman. Sorry jangan tunggu sikit ni kawan-kawan awak ni. Sebab memang kena pandai calculator betul-betul. Cepat. Bagi gambar, bagi video senang saya nak tengok apa yang awak salah tekan. Tapi yang dah siap tu boleh kira untuk setiap suku tahun tu. Sama kira untuk setiap suku tahun. Saya nak tunggu 3 ni. 3A, 3 Abdul. Bagi saya video, saya tak nak gambar macam tu. Gambar macam ni saya tak nampak. Tu kenapa daripada mula sampai habis. Saya nak video. Adam dah betul kan belum? Dapat tak? Hilang pula. Ni hilang lah.
Yang dah dapat tu boleh tulis jawapan dekat chat dapat berapa. Okay, 1/4/100/2 kuasa 2/2. Saya tekan budak 1,500. 1 tambah 4/100. Per 2. Kalau ikutkan kereta nak tekan betul dah ni. Adam. 1,000. Okey. Dia bukan 1,500 lah Adam. Tengok soalan betul-betul. 15,000 lah. Cikgu jangan terang lagi. Dah masuk dulu Danish ni. Boleh terangkan tak Danish? Boleh Dia 15,000, 15,000. Oh, sebab saya tulis 1,500 kat sini 15,000, 15,000. Tengok soalan balik. 15,000. Sebab tu korang dapat jawapan lain. 100. Okey. Per 2. Okey. Okey. Cuba tukar 15,000. Dapat tak jawapan? Okay, Aiman. Tukar 15,000. Okey. Dapat tak Ahmad Danish, Aiman dengan Adam? Tukar 15,000. Bukan 1,500. Jawapan dia 1,6. Saya tak tulis tadi. Saya tulis balik 15,000. 1 tambah 4/100 per 2 kuasa 15,000. 1 tambah 4/100 per 2 kuasa 1. Dapat jawapan 16,236.48. 16,236.48. Baik. Kenapa dapat jawapan sama? 15,000. Saya sedang menyelesaikan masalah kawan. Tambah. Kejap. Apa tak dapat jawapan lah? Ada siapa tak pakai kalkulator kelabu yang dah dapat jawapan? Kalkulator kelabu gelap tu.
Ada tak? Saya nak tolong kawan you all ni. Kalau ada, tulis kat chatbox ada. Ada tak yang pakai kalkulator warna kelabu gelap? Dan dah dapat jawapan. Suka ni. Ya, awak pakai kalkulator kelabu gelap. So, yang SBPAM tu Karisa. Okey, cuba buat video Karisa. Apa yang awak tekan? Yang soalan yang tadi tu, yang 15,000. Compound dia 2 kali setahun tu. Buat video, kita nak tunjuk ke kawan awak. Saya salah cakap lah. Saya macam betul lah. Tambah 4%. Buat video hantar kat saya. Saya nak play lagi dekat ni 3 orang ni lagi. Kita dapat. Yang lain boleh start kira yang tu setiap suku tahun. Which is end dia 4. So untuk B ni akan dapat jawapan 164 RM 16242.85 untuk B. Ini jawapan B. Siapa yang tak dapat B bagi tahu Sama je cara tekan kereta tadi, tukar nombor 2 tu pada nombor 4 saja. Dan kita tunggu video Karisa. So, bukan dia tak kirim, tak apa. Okey, saya tahu dah kesalahan di mana. Dekat sini, tulis 2 kali kiriman. Cuba tukar. Saya play video ni video Karisa Okay, Adam, Aiman dengan dia dulu. Tengok videonya. Dapat ditekan dulu 15,000 tu. Masa buat kurungan 1 tambah kurungan 2 kali 4. Lepas tu tutup kurungan 2 kurungan 2 kali, tutup kurungan 2 kali. Kuasa 2 darab 2. Maksud tu sudah dapat jawapan 16236.48. Cuba tekan Ahmad Danish, Aiman dengan Adam. Cuba tekan dapat tak? Aku tak dapat lagi. Tulis sekali lagi. Okay. Okay, buat stop-stop Mula-mula tekan 15,000 dulu. Okay, lepas tu buat kurungan. Sama je macam saya buat ni tadi.
Cuma beza dia, dekat dua belakang ni ada kurungan satu lagi. Maksudnya sini dua kurungan kan. Patut 4/100 per 2 kali kurungan. Depan tu 2 kali kurungan, belakang pun 2 kali kurungan. Tengah-tengah ada satu kurungan. Tambah 100. Center area pula 1 tambah 4. Dekat 4/100 tu. Seribu 4/100 per 2. Kenapa 2 kali per 2 awak? Adam, 2 kali awak punya per 2 tu. Cuba tengok balik. Awak punya per 2 tu 2 kali tulis. Per 2, tutup kurungan per 2 lagi. Sebab tu center area tu. 2 kali bahagi per 2. Cuba padam per 2 yang belakang tu. Ke yang tengah tu kan. Okay. Daripada masalah lagi tu bagi tahu kan. Nombor apa selepas tambah? Ni 4/100. Kurungan 2 kali 4/100. Dah dapat dah. Diamond dah dapat center 1. So kena tekan kalkulator dia elok tau. Ya, okay. Dia ni sudah dapat. Okay, tinggal Adam je. Dia mula-mula mau macam apalah kena banyak kurungan kan. Nanti awak faham lah. Nanti ada modal. Ada modal. Ada modal nanti. Berada cari kalkulator yang warna kelabu. Cair tu. Dia lagi mudahkan lah. Yang tu boleh pakai sampai habis PMP. Sambung belajar pun boleh pakai lagi. Kalkulator kelabu ni dia rumit sikit lah. Tapi kalau tak ada duit tak payah belilah. Pakai je dengan kalkulator kelabu tu. Susah-susah dahulu lah. Adam, cepat Adam, saya tunggu awak ni dapat jawapan. Nak buat latihan dah ya. Dapat Alright. Jangan tipu lah. Okay. So settle dah. Yang ini kita belajar dua benda je hari ni. Faedah mudah dengan faedah kompang. Dua benda sahaja. Tu pun tak habis lagi pelaburan. Saya memang tak nak ajar laju-laju sebab bab ni memang kena ada kefahaman yang betul nak kira ni. Kita susah tapi kita senang. Okay. So kita akan mula buat latihan. Siapa yang dah beli buku poker, saya harap ramai yang dah beli lah. Tak beli tak apa je, tapi kena tunggu soalan daripada saya. Okay. So boleh buat practice 3.1. Saya nak awak semua buat soalan nombor 2 dulu. Soalan nombor 2. Buat soalan nombor 2. Buat table tu. Ada buku kan buat table. Tak saya hantar dalam grup. Tu dah penat tengok skrin kan. Boleh tengok handphone je lah. Tu rabu. Dia buat nombor 2 sahaja.
Mungkin ada table kan. Besarkan sikit table tu, buat jalan kira dalam ni. Saya nak tengok jalan kira dalam tu. Baru saya tahu kenapa awak salah, kenapa awak betul. Okay, buat nombor 2. Boleh mula sekarang. Cuba siapkan 4 soalan ni dalam masa 15 minit lah. Sebab nak table kan dengan jalan kira. Ya, soalan tengah send. Ini faedah mudah dia dah sebut dekat atas tu. Jangan guna formula kat faedah compound pula. Compound tak apa. Compound tak payah. Saya fikir macam. Soalan dia tanya. Ya. Sambil korang-korang apa tu? Sambil korang buat tu kan, saya ceritalah isu semasa. Tunggulah. Okay. So, akan ada gangguan lain lah sikit kan. Dah baca berita mungkin tahulah. Dekat Laut Merah, kita ada kabel internet. Sebenarnya kita asyik fikir, internet ni daripada satelit. Tak, sebenarnya dia ada kabel bawah dalam laut lah. So, kabel tu menyambungkan banyak negara sebenarnya. So, sekarang ni, kabel tu rosak, kena potong. Tapi tak tahu siapa yang potong. So, ada 2 kemungkinan. Satu, Yaman lah. Yang Houthi tu kan. Houthi Yaman tu. Yang kedua, mungkin ada orang yang potong tapi dia cakap Houthi tu yang potong. So kita tak tahulah yang mana yang sahih dia kan. Wallahu a'lam. So mungkin akan ada sedikit gangguan internet. Dan juga gangguan apps-apps macam Facebook, Instagram. Dan mungkin juga akan ada gangguan untuk Microsoft Office kita ni lah. Itu saja. So semua ni berlaku kerana apa? Sebab isu Paris Jean tu lah. Okay, dah tamat. So itulah isu semasa. Korang kena tahu jugalah. Bukan tahu TikTok je. Soalan boleh tanya
dah siap boleh hantar.
Okay, 4 minit lagi. Daripada siap menhantar.
Ariana dah hantar. Yang lain. Ariana ada satu salah tu, tengok balik. Hantar semua orang hantar. Kalau tidak saya tak nak end kelas. Dah habis lambat pada muka. Apa lagi? Cikgu saya tak faham B dengan C. Apa yang awak tak faham tu Haziq? B dengan C, apa yang awak tak faham tu? B dengan C. Yang prinsipal tu dengan kadar faedah setahun. Okey. Tahu tak jumlah simpanan tu berapa? Kalau C lah, C. Kita cakap pasal C dulu. 3,054. Berapa prinsipal? Prinsipal dia 3,000. Tu tahu tak berapa faedah dia sekarang? Faedah dia 54. So faedah kita dah confirm tahu lah 54. Okay. So untuk dapat 54 ni formula apa kita pakai? I sama dengan I sama dengan PRT. PRT. I tahu tak berapa? I dia 3,000. Oh, besar. P 3,000. Oh. P dah tahu berapa? 3,000 kan? So P dah tahu. Saya bulat tu maksudnya dah tahu dah. I berapa I? I tu apa dia nama dia? Tengok pada nota. I tu apa saya cakap? I tu faedah. I tu faedah. Faedah dah tahu belum berapa? Belum. Tengok betul-betul yang table tu. Apa baru dia sebut tadi? 54. Faedah kita dah tahu 54. R tahu tak berapa R? Belum. Belum. T tahu tak berapa T? T 1 tahun. T dah tahu kan? So I tahu, P tahu, T tahu, R je yang tak tahu. Masa nak buat macam mana nak cari R? I sama dengan PT. Kan? Pindahkanlah P dengan T tu ke sebelah kiri, tinggalkan R sahaja. So kalau pindah pergi belah kiri jadi apa? P kalau pindah belah kiri jadi apa? Operasi apa?
Darab. Sekarang darab PRT, darab P, darab R, darab T. So kalau pindah pergi belah kiri jadi apa? Dia duduk belah kanan dia darab. Pindah belah kiri jadi apa? Bahagi. Bahagilah. I bahagi T. Dapat jawapan bahagi T pula. Dapatlah R tu berapa? Faham tak? Aduh, kena pindah-pindah. Okey. Siapa yang tanya saya ni? Aiman. Aiman kan? Okey, Aiman cakap B tak faham 15 bulan tu. Okey. So sekarang ni prinsipal kita tak tahu. Faedah kita tahu, kadar faedah tahu, tempoh kita tahu, jumlah faedah pun tahu. So dalam erti kata yang lain, dalam formula I sama dengan PRT ni, yang awak dah tahu I, R dengan T. P je awak tak tahu. Tapi ingat saya cakap T tu mesti dalam tahun. Kalau dibagi dalam bulan macam mana nak buat? Buatlah per 12. So jadilah 15 per 12 darab dengan R berapa? 1.222. 2 per 100 darab P tak tahu sama dengan I dia 105. Lepas tu pindah-pindah lah. Aiman. Faham tak Aiman? Itulah tu sangat saya terangkan. Ni pun untuknya si Haziq tadi tu. Haziq tanya juga soalan B. Kena masukkan semua yang ada, cari apa yang tak ada. Macam tu. Cuba buat dulu. Saya boleh bagi homework dah lah. 15 minit. Homework, muka surat. 27. Praktis. Formatif. 2.1. 2 sampai so saya dah bagi homework dalam grup. Tolong hantar dalam masa 2 hari. Jangan lambat sangat hantar. Nanti saya tak sempat nak tanda. Saya pun ada kelas lain juga. Dan saya pun kerja juga. Siapa lagi nak tanya soalan?
Okey, kalau dah tak ada apa-apa, saya tahu awak ada soalan. Boleh tanya sekarang sebelum saya end kelas. Kalau tak ada apa-apa, boleh tanya nanti lepas kelas. Boleh WhatsApp saya kalau tak faham, nanti saya terangkan juga. Tak ada apa-apa lagi tak? Buat masa sekarang. Ada. Ada, Arena ada siap. Tapi Arena salah bawah sekali tu. Tengok betul. Tak ada. Ada saja. Okey, so kalau ada apa-apa boleh tanya. Siapkan homework 2 sampai 4 saja. Sikit je saya bagi tu. 2 sampai 4 je. So kita jumpa lagi minggu depan, hari Rabu. Topik yang sama, kita akan masuk pelaburan pula. Okey. Tak ada orang tengah hantar jawapan ya. Sikit tengok siap. Okey. Alif Aiman. Dan dia terus. Okey, so itu saja kelas kita untuk hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.